Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tanpa melengahkan masa, hari ini kita akan belajar seni arca bab 4 untuk tingkatan 3. Tingkatan 3. Definisi seni arca. Seni arca ini merupakan produk seni dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimensi. Kata kunci untuk seni arca. Permukaan dapat disentuh serta dilihat daripada pelbagai sudut. Awak boleh lihat, awak boleh sentuh dari pelbagai sudut. Sama ada kiri, kanan, belakang, depan, semua boleh pegang, boleh sentuh. Perkataan arca dalam bahasa Inggeris disebut structure. Manakala dalam bahasa Latin pula disebut sculpere. Yang bermakna satu proses mengukir, memotong ataupun mengguris. Itu adalah definisi arca. Sejarah perkembangan seni arca. Sejarah perkembangan seni arca tempatan terdapat secara menyeluruh di Malaysia pada 1960-an. Pengiktirafan dan penerimaan masyarakat luar negara tentang kemampuan beberapa arcawan di Malaysia menunjukkan kemampuan kita menembusi naluri penghayat di peringkat antarabangsa. Nampak tak? Kemampuan kita dilihat di mata antarabangsa. Senario aktiviti seni arca di Malaysia masa ini mungkin tidak akan terjema tanpa inisiatif arcawan awal seperti Syed Ahmad Jamal, Latif Muhyiddin, Anthony Lau dan lain-lain karyawan. Penglibatan pada awal tahun 1960-an melalui pengalaman di luar negara mula mematakkan dan mewarnai aktiviti seni arca negara. Pada tahun 1976, Balai Seni Negara telah berjaya mengadakan pameran seni arca pertama yang mampu dibanggakan. Pameran arca kontemporari di Malaysia ini merupakan pameran seni arca kedua Balai Seni Negara. Itu adalah sedikit sejarah perkembangan seni arca. Seterusnya, perkara yang utama di sini ialah anda perlu memahami kaedah asas membentuk arca. Kaedah asas membentuk arca. Terdapat beberapa kaedah yang kita boleh gunakan dalam membentuk arca. Manipulasi. Nombor 1 ialah manipulasi. Membentuk arca dengan menggunakan kemahiran tangan, pembuatan model, bahan terbuka seperti tin, dawai, duh dan tanah liat boleh digunakan untuk menghasilkan arca 3 dimensi. Untuk gambar ini, daripada tin diolah menjadi satu objek yang berlainan. Kedua ialah arca binaan. Menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina. Menggunakan satu jenis bahan utama sahaja untuk dibina. Ditambah atau dicantumkan sehingga menghasilkan satu struktur yang lebih besar. Dua teknik yang biasa digunakan ialah berkerangka dan tidak berkerangka. Arca yang berkerangka seperti arca simen. Kerangkanya menggunakan dawai dan diliputi dengan lapisan simen. Arca yang tiada kerangka dibina dengan menggunakan kaedah cantuman seperti bahan besi yang boleh dicantumkan dengan pelbagai teknik kipalan. Apa itu teknik kipalan ni? Rujuk gambar ni. Awak kena rujuk juga internet, Google untuk mencari jenis-jenis arca ni. Seterusnya, ketiga, arca luakan ialah kaedah mengukir dan membuat bahagian yang berlebihan. Ingat, arca luakan mengukir dan membuat bahagian yang kita tidak mahu. Okey. Seperti bongkah kayu, plaster of Paris, batu magma, lilin atau tanah liat. Sehingga pengacar berpuas hati dengan rupa, ruan, jalinan bentuk yang tinggal. Antaranya peralatan yang digunakan seperti pahat, penukul, gergaji dan pengikis. Arca sehingga pengacar itu berpuas hati sampai yang bentuk yang dikehendaki. Potong-potong, buang-buang sampai satu bentuk yang anda kehendaki. Itu ialah arca luakan. Keempat, arca acuan. Kaedah ini membentuk menggunakan acuan
bahan yang sesuai digunakan ialah bahan cecair yang mudah membeku seperti lilin, plaster of Paris, simen dan sebagainya. Arca ini boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak dalam tempoh masa yang singkat menggunakan kaedah acuan. Tunjuk pada gambar ni. Seterusnya kita pergi ke bentuk arca, iaitu S11, binaan, luakan, timbulan, acuan, mobile, instalasi, dinding dan stabil. Kita lihat dahulu S11. S11 ni merujuk kepada arca cantuman dengan pelbagai bahan terbuat yang berbeza. Okey, nampak tak ni? Cantuman daripada bahan-bahan yang terbuat. Contohnya macam sini, rim roda, spray dan sebagainya. Okey. Arca binaan menggunakan satu jenis bahan utama untuk dibina, ditambah dan dicantumkan. Seperti yang cikgu cakap tadi, menggunakan sama ada simen ataupun sebagainya tu. Okey, luakan. Proses mengukir dan membuat bahagian yang berlebihan daripada blok bahan. Timbulan. Arca berbentuk 3D yang menonjol keluar dari satu permukaan 2D yang rata. Arca acuan. Acuan ini dibentuk dengan menggunakan acuan. Arca mobile. Arca ini mempunyai kinetik kerana kemampuan bergerak atau berputar. Kinetik. Ingat, apa itu kinetik? Yang boleh bergerak ataupun berputar. Itu ialah arca mobile. Instalasi. Satu peragaan arca yang menggunakan persembahan berdasarkan tempat dan masa yang sebenar. Itu instalasi. Seterusnya arca dinding. Integrasi antara catan dengan arca yang dihasilkan di atas permukaan kayu yang dilekatkan pada dinding. Ini arca dinding. Arca stabil. Arca jenis ini boleh bergerak tetapi tidak mempunyai awangan dan pergerakan terhad. Ni arca stabil ialah seperti ini. Dia boleh bergerak tapi terhad. Nampak tak? Ada dua hampir sama di sini, iaitu stabil dengan arca mobile. Arca mobile dia mempunyai seni kinetik kerana kemampuannya bergerak. Tapi arca stabil dia boleh bergerak tetapi tidak mempunyai awangan. Okey. Sila rujuk kepada Mr. Google. Kenapa? Sebab jika anda melihat perkara-perkara ini pada YouTube, baru anda ataupun search engine, baru anda mengenal pasti apa yang itu dikenali sebagai S11, binaan, luakan, timbulan, acuan, mobile, instalasi, dinding dan stabil. Tanpa membuat rujukan kepada perkara yang ada, anda tidak dapat memahami ataupun tidak dapat penghayatan yang sewajarnya. Jadi cikgu showkan, cuba buka Google, kemudian type arca S11. Kemudian lihat pula arca binaan, kemudian arca luakan, kemudian arca timbulan, kemudian arca acuan, kemudian mobile, instalasi, dinding dan stabil. Bila anda dah melihat perkara-perkara ini, arca-arca ini, barulah anda dapat membuat satu kesimpulan ataupun satu pemahaman yang lebih terperinci ataupun lebih tepat. Okey. Sila guna kata kunci ini untuk mencari perbezaan antara arca-arca yang cikgu sebutkan tadi. Boleh mula sekarang, stop sekejap video, boleh mula cari. Stop sekejap video. Seterusnya ialah pengarca di Malaysia. Tadi kita dah kenal arca-arca jenis-jenisnya. Sekarang ni kita kena kenal pasti pengarca ataupun penkarya. Orang yang membuat arca, itulah pengarca. Okey. Contohnya Rosli Zakaria. Rosli Zakaria. Tajuk karya di bawah ini ialah Sarifah. 1993 tahun dibuat, besi dan bahan jumpaan. Dilahirkan pada tahun 1964 di Johor.
Pensyarah kanan Jabatan Seni Halus UiTM Melaka. Pengacar yang mempunyai gaya semi-abstrak dengan karya yang bercirikan tempatan. Okey, seterusnya Ramlan Abdullah. Tajuk karyanya ialah Desain 2018, besi keluli tahan karat dan batuan granit. Beliau dilahirkan di 1960 di Perak, pensyarah kanan Jabatan Seni Halus Fakulti Seni Lukis UiTM. Perkembangan idea yang menerapkan pemahaman formalistik dan konseptual dalam menggarap isu ideologi yang merupakan analogi kepada pembangunan kemanusiaan. Seterusnya, Mat Anwar Ismail. Mat Anwar Ismail, tajuk arca yang dia buat ini ialah Perentas Ribu, nombor 18, Stone Rider, 2012. Keluli dilahirkan di Terengganu pada tahun 1952, menerapkan nilai estetik tradisional dalam penghasilan karya dengan menggunakan teknik ukiran kayu dan kipalan besi. Tengok. Okey. Raja Sariman. Ya, ini tak asing lagi pada karya kita. Sepatutnya awak kena ingat. Iaitu Raja Sariman. Raja Azidin. Raja Sariman. Raja Azidin. Karya ini ialah karya yang bertajuk Gelojak Api. Pada tahun 2008, besi tepa dan cat. Beliau dilahirkan pada tahun 1967 di Perak. Penarca dalam usaha memahami kehidupan dan mendalami keimanan serta mengambil proses pembuatan arca sebagai kerohanian. Di sini adalah tema beliau, memahami kehidupan dan mendalami iman. Okay. Setiap benda yang awak hasilkan ataupun menghasilkan ataupun awak buat, perlu ada satu tema, ada satu cerita di sebalik setiap karya yang awak buat. Tak kira sama ada lukisan ke, catatan ke, arca ke, semuanya ada maksud, definisi termasuk dan isi tersirat setiap perkara. Di situ kita kena jelas. Untuk awak memahami dengan lebih jelas, awak cuba buat carian dalam Google perkara-perkara, arca, jenis-jenis arca ini, kemudian cuba cari apakah maksud yang ingin disampaikan oleh pengarca ini. Okey. Seterusnya, ini perkara yang utama juga ya. Tanpa berlengah masa, sebelum kita tamatkan, sekarang ni 12.53 saat. Okey, jenis arca. Jenis arca ada dua jenis. Satu, arca estetik. Kedua ialah arca berfungsi. Anda perlu faham, arca estetik merupakan arca yang diperagakan dengan tujuan penghayatan nilai keindahan sahaja. Hanya untuk diperagakan, letak kat situ untuk tujuannya kita lihat nilai-nilai keindahan estetik je. Kita menghargainya. Apa peranannya, apa fungsi, apa dia punya ingin diceritakannya. Itu ialah arca estetik. Okay? Ia mempunyai nilai intelek yang amat tinggi untuk difahami. Contohnya karya ini oleh Mat Anwar Ismail bertajuk Chris Handel. Dibuat pada 1993 menggunakan besi. Arca berfungsi pula, jika anda pasti arca berfungsi ini berbeza dengan arca estetik, iaitu arca berfungsi, arca yang bukan sahaja mempunyai nilai estetik, tapi ditambah dengan tujuan atau kepentingan sebuah ataupun sesuatu tu. Okey, maksudnya dinilai dalam estetik dan juga tujuannya untuk apa? Untuk guna apa? Arca berfungsi, jika anda lihat di sini adalah satu kerusi. Kemudian, selain untuk nilai estetik, untuk dihayati dan sebagainya, arca ini juga boleh digunakan sebagai kerusi ataupun tempat duduk. Contohnya, ini awak. Okey, awak boleh duduk di sini. Okey, nampak tak? Di sebalik untuk nilai estetik, dia boleh digunakan juga untuk sesuatu tujuan. Itu adalah arca berfungsi.
Ingat ada cara dua, iaitu acar estetik untuk dinilai keindahan, acar berfungsi untuk mempunyai untuk dinilai estetik dan juga untuk tujuannya. Di sini ada dua, ingat. Acar estetik adalah untuk penghayatan. Okey, sama juga. Yang beza di sini, acar berfungsi ada fungsi tersendiri, ya. Apa masalah? Sila komen dan nyatakan permasalahan. Terima kasih.